Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Pada 15 Jun 2021, saya telah mengumumkan Pelan Pemulihan Negara atau PPN yang merupakan satu strategi peralihan keluar secara berfasa dengan teratur dan sistematik dari Camelot pandemik COVID-19 ini. Pelan ini merupakan satu panduan yang dirangka secara berhati-hati berdasarkan data dan sains untuk membolehkan kita semua kembali kepada hidupan harian biasa ataupun back to normalcy. Alhamdulillah, dalam masa 2 bulan sahaja, wilayah Persekutuan Labuan bersama 8 buah negeri lagi telah berjaya beralih keluar dari fasa 1 PPN. Bermula 4 Ogos 2021, Perlis, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan telah melangkah ke fasa 3 PPN. Manakala 6 lagi negeri telah pun berada di fasa 2. Ini menunjukkan sebenarnya usaha pemulihan sedang pun berjalan seperti yang dirancang. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada rakyat dan kerajaan negeri Perlis, Sarawak serta Labuan atas kejayaan beralih ke fasa 3 ini. Namun demikian, kita janganlah mudah lupa dan terleka. Saya berharap agar SOP dan peraturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi sebaik mungkin dan semua usaha menambah baik situasi pandemik di negeri masing-masing diteruskan. Kepada negeri-negeri yang masih belum beralih ke fasa seterusnya, kita tingkatkan usaha dan ikhtiar supaya dapat kita bergerak ke fasa seterusnya dengan keadaan yang selamat. Sekali lagi, saya ingin ingatkan, jangan kita mudah merasa selesa. Sekarang ini kita sedang pun berhadapan dengan cabaran varian-varian baru yang lebih ganas seperti varian Delta. Kadar penularan jangkitan varian-varian ini begitu cepat, jauh lebih pantas dari varian-varian awal setahun yang lalu. Lihat sajalah kes-kes yang dilaporkan di media dan yang dikongsikan di dalam grup WhatsApp keluarga, rakan-rakan sekolah, di mana ada dalam kalangan ahli keluarga ataupun sahabat kita yang dijangkiti. Bilangan kes harian sekarang ini sudah menjangkaui 20,000 kes dan bilangan kes aktif adalah lebih 200,000 kes. Namun jika kita perhalusi bilangan kes positif harian untuk kategori 1 dan 2 masih di paras 96 hingga 98% daripada keseluruhan kes. Jadi seperti yang sering saya terangkan, antara strategi kerajaan dalam nak menguruskan pandemik ini adalah memastikan sebanyak mungkin populasi di Malaysia divaksinasi. Lebih ramai yang menerima suntikan vaksinasi lengkap, maka lebih ramai yang dilindungi daripada jangkitan yang lebih teruk. Beban kepada sistem kesihatan awam akan berkurang dan lebih banyak sektor ekonomi dan sosial yang dapat dibuka secara berperingkat dan kita dapat keluar dari pandemik ini dengan lebih teratur dan selamat. Bagi memastikan suntikan vaksinasi diberikan secepat dan sebanyak mungkin, utamanya dengan kehadiran varian-varian baru yang lebih ganas ini, kerajaan telah pun menggerakkan seluruh jentera kerajaan dan bekerjasama dengan pihak swasta serta badan-badan bukan kerajaan dalam satu pendekatan whole of nation. Analogi mudahnya ialah apabila seseorang itu
sudah menerima dos suntikan vaksinasi yang lengkap, seseorang mempersiapkan tubuhnya dengan ashka ataupun disebut antibody untuk melawan musuh, iaitu kuman ataupun penyakit. Jika musuh datang menyerang, tetapi baru kita mau melatih askar kita berperang, maka ia sudah agak terlambat. Kerana tubuh mungkin terpaksa berdepan dengan kesan yang teruk akibat jangkitan itu. Dan oleh itu, vaksinasi memastikan penghasilan antibodi badan lebih awal bagi melawan penyakit berbahaya dan di dalam hal ini virus COVID-19. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita bersama, usaha kerajaan untuk meningkatkan kadar vaksinasi ataupun ramping up di vaccination rate sudah menunjukkan pencapaian yang amat membanggakan. Terbukti rakyat menyahut panggilan dan menyambut baik seruan kerajaan ini untuk menerima vaksinasi. Dari pusat pemberian vaksin ataupun PPV Mega di bandar-bandar ke PPV Mobile di desa dan perkampungan orang asli, di PPV Pandu Lalu untuk OKU dan di PPV kecil kerjasama dengan klinik swasta, berjuta-juta rakyat Malaysia telah pun keluar untuk menerima suntikan vaksinasi COVID-19 ini. Ada juga NGO yang membantu memberikan suntikan vaksinasi untuk warga emas yang uzur di rumah mereka. Sememangnya, sejak pelancaran rasmi program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK pada 24 Februari 2021 dan sehingga 6 Ogos 2021, sebanyak 23.6 juta suntikan dos vaksinasi telah diberikan di Malaysia. Seramai 15.35 juta, iaitu 65.6% individu dewasa telah menerima dos pertama vaksin dan 8.25 juta, iaitu 35.3% individu dewasa pula telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Sejak 12 Julai 2021, kadar vaksinasi harian telah mencecah lebih 400,000 dos hampir setiap hari dan buat pertama kalinya melepasi paras 500,000 dos pada 22 Julai 2021. Walaupun pada awalnya ramai yang meragui kemampuan kerajaan untuk meningkatkan kadar vaksinasi, namun berkat usaha kita semua, kita telah pun berjaya membuktikan kemampuan kita walaupun kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan awal, termasuklah menstabilkan bekalan vaksin daripada syarikat pengeluar. Semalam, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK, Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin turut mengumumkan sasaran kerajaan pada hujung bulan ini. Hujung bulan ini ataupun sasaran Hari Kebangsaan 2021 ialah mencapai 50% kadar vaksinasi lengkap penduduk dewasa di seluruh Malaysia. Pencapaian Malaysia dalam usaha memberi vaksinasi di negara ini turut mendapat pujian dan pengiktirafan negara-negara luar dan juga badan-badan antarabangsa. Sebagai Perdana Menteri, saya sering menekankan di dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN, Majlis Pemulihan Negara MPN dan juga mesyuarat-mesyuarat kerajaan bahawa 3 aspek utama yang harus diberikan perhatian dalam kita menguruskan pandemik, iaitu pertama, kesihatan dan keselamatan rakyat. Kedua, ekonomi rakyat dan kelangsungan perniagaan. Itu aspek pertama dan kedua sering kita sebut sebagai mengimbangi antara nyawa dan kelangsungan hidup. Dan ketiga,
kesejahteraan rakyat dalam konteks norma sosial termasuklah kesihatan mental dan emosi rakyat. Aspek ketiga ini sama penting dengan aspek kesihatan dan ekonomi. Hari ini ramai antara kita yang terkesan secara langsung dan tidak langsung akibat pandemik ini. Bukan sahaja lebih ramai keluarga dan kenalan kita yang dijangkiti dan mungkin ada yang terkorban, malah kehidupan norma harian kita juga terganggu. Ada di antara kita yang tidak boleh pergi bekerja dan bersosial. Ada yang punca pendapatan berkurangan, kehabisan simpanan dan ada yang sudah tidak tahan duduk berkurung di rumah. Saya faham ramai yang sudah letih dengan pandemik ini ataupun berhadapan dengan kelesuan pandemik, iaitu pandemic fatigue. Jadi mengambil kira maklum balas pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ini, kerajaan bersedia memberikan kemudahan kepada individu-individu yang telah menerima vaksinasi lengkap. Lengkap itu makna saudara ialah 2 dos. Keputusan ini dibuat dengan sangat berhati-hati dan ia adalah selaras dengan data yang dikumpul di dalam negara tentang keberkesanan vaksinasi lengkap serta prinsip sains dan kesihatan awam yang diguna pakai di seluruh dunia. Penting untuk dijelaskan bahawa seseorang individu hanya akan diiktiraf sebagai individu yang telah lengkap vaksinasinya apabila telah memenuhi kriteria-kriteria berikut. A ialah bagi jenis vaksin yang memerlukan 2 dos suntikan, Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Individu berkenaan mestilah telah melepasi hari ke-14 daripada tarikh suntikan dos kedua itu. Dan B, bagi jenis vaksin yang hanya memerlukan 1 dos suntikan, iaitu Johnson & Johnson dan CanSino, individu berkenaan mestilah telah menepasi hari ke-28 dari tarikh suntikan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, keputusan pemberian kemudahan ini semestinya akan memberikan risiko peningkatan bilangan kes harian. Namun kerajaan juga tidak boleh memandang ringan manfaat setelah divaksin lengkap dan juga peranan kemudahan-kemudahan ini terhadap kesihatan mental dan fizikal rakyat serta aktiviti ekonomi negara. Penerima vaksin lengkap dapat mengukuhkan sistem pertahanan badan terhadap jangkitan virus COVID-19 dan melindungi diri daripada mendapat gejala jangkitan yang lebih teruk serta mampu mengurangkan kadar kebolehjangkitan kes positif COVID-19 sebanyak 50%. Dalam tempoh 6 minggu kebelakangan ini, terdapat tren penurunan kadar kemasukan ke ward dan unit rawatan rapi, iaitu ICU di Hospital Sungai Buloh bagi warga emas berusia 60 tahun ke atas. Situasi ini menunjukkan pemberian vaksin kepada kumpulan warga emas di fasa 2 peak ini yang dilaksanakan sejak 19 April 2021 telah mula menghasilkan impak yang positif dalam konteks kesihatan. Begitu juga bagi petugas-petugas KKM yang telah menerima vaksin COVID-19 sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK ini dimulakan pada 24 Februari 2021. Seramai 246,242 petugas telah menerima vaksinasi lengkap dan didapati hanya 4,635, iaitu 1.88%. 1.88% dijangkiti COVID-19. Dan daripada jumlah kes positif ini, 4,625 iaitu
99.78% hanya mengalami gejala ringan ataupun tidak bergejala. Manakala hanya 7 kes saja, iaitu 0.15% adalah kategori 3 dan 3 kes, iaitu 0.06% adalah di kategori 4. Tiada pula di kalangan mereka yang mengalami jangkitan COVID-19 kategori 5 yang memerlukan bantuan pernafasan. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk memberikan kemudahan kuarantin dan perjalanan untuk individu yang telah menerima vaksinasi lengkap di seluruh negara dan juga terpakai ke atas semua fasa di dalam pelan pemulihan negara. Kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan secara amnya adalah seperti berikut. Kena dengar baik-baik. Yang satu, pengembara warga negara dan bukan warga negara yang mempunyai kediaman di Malaysia, termasuklah PR dan Malaysia My Second Home, yang pulang ataupun tiba dari luar negara dan telah mendapat vaksin dos lengkap dibenarkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah saja dan diberikan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah atau HCO digital. Kedua, pasangan suami isteri jarak jauh. Suami isteri jarak jauh yang telah mendapat vaksin dos lengkap dibenarkan rentas daerah ataupun negeri untuk bertemu pasangan masing-masing. Alhamdulillah. Ketiga pula, ibu bapa yang telah mendapat vaksin dos lengkap dibenarkan merentas daerah dan negeri untuk berjumpa anak di bawah umur 18 tahun. Saya juga amat memahami permintaan saudara dan saudari untuk kembali menunaikan solat di masjid dan surau. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju supaya aktiviti solat sahaja dibenarkan di masjid dan surau bagi jemaah yang telah menerima vaksinasi lengkap. Kemudahan ini juga terpakai ke atas semua fasa dalam pelan pemulihan negara. Pihak masjid dan surau perlu pastikan SOP berkaitan dengan protokol kesihatan awam seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga pastikan jemaah terus pulang setelah selesai solat. Keduanya lah jemaah yang hadir untuk menunaikan solat mestilah menunjukkan pada petugas masjid dan surau sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi yang lengkap. Dan ialah kemudahan ini juga diberikan kepada penganut bukan Islam untuk menghadiri rumah-rumah ibadat. Dan ialah pelaksanaan kemudahan ini adalah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri dan Kementerian Perpaduan Negara bagi rumah ibadat selain daripada Islam. Saudara dan saudari sekalian, kerajaan juga bersetuju untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi sektor sosial. Sektor sosial kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap dan menetap di negeri-negeri dalam fasa 2 dan seterusnya. Kemudahan-kemudahan tersebut secara amnya adalah seperti berikut. Rentas daerah dibenarkan. Satu ialah individu yang ingin melakukan perjalanan rentas daerah mestilah menunjukkan pada petugas keselamatan di sekatan jalan raya sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah pun menerima vaksinasi lengkap. Ini semua orang berminat, iaitu aktiviti dine-in, iaitu makan di dalam restoran, dibenarkan. Satu, jika dibandingkan dengan aktiviti sosial yang lain, aktiviti dine-in ini sememangnya mempunyai risiko yang agak tinggi.
Inilah kerana pelitup muka akan dibuka ketika makan dan juga ketika berbual dengan teman semeja. Dan ini mungkin mendedahkan individu tersebut kepada jangkitan COVID-19. Sehubungan itu, saya ingin menasihatkan orang ramai untuk dine-in ini apabila perlu sahaja dan tidak meluangkan masa yang terlalu lama. Orang ramai juga dinasihatkan untuk take away jika situasi mengizinkan. Pilihlah premis-premis yang punya sistem pengudaraan yang baik dan terbuka. Ketiganya, saya juga ingin menyarankan kepada pengusaha-pengusaha premis kedai makan supaya menyediakan lebih banyak ruang tempat makan di bahagian luar premis bagi pengudaraan yang lebih baik. Kita faham bahawa risiko penyebaran virus COVID-19 ini adalah jauh lebih tinggi di dalam premis berbanding di luar premis. Keempatnya ialah pemilik premis kedai makan perlu pastikan mereka yang memasuki premis untuk dine-in ini mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi lengkap. Sekiranya yang nak masuk itu hanya baru dapat satu suntikan, maka dia tak boleh dibenarkan untuk dine-in. Bagi pasangan yang telah menerima vaksinasi lengkap dan ingin nak membawa anak-anak berusia 17 tahun dan ke bawah untuk dine-in di premis kedai makan, maka dinasihatkan pastikanlah anak-anak anda ni mematuhi SOP yang ketat. Biasalah dengan penutup muka, penjarakan sosial, cuci sanitizer tangan dan sebagainya. Aktiviti sukan, ini yang ketiga, aktiviti sukan dan riadah tanpa sentuhan fizikal dan bukan berkumpulan ataupun outdoor ni dibenarkan. Saya kira ini ramai yang sedang menunggu pengumuman ni. Aktiviti sukan pertamanya dan juga rekreasi kita kira adalah amat penting untuk memastikan tahap kesihatan minda dan kecergasan fizikal yang baik. Dan oleh itu, aktiviti ini dibenarkan dengan mematuhi penjarakan fizikal dan dilakukan di kawasan yang terbuka ataupun outdoor. Termasuklah separa terbuka bermula daripada 6 pagi hingga 10 malam. Aktiviti dine-in di restoran ataupun kafe di premis clubhouse adalah dibenarkan selaras dengan kebenaran dine-in. Pemilik premis ini perlu memastikan mereka yang memasuki premis untuk dine-in mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 atau digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi yang lengkap. Operasi bilik persalinan ataupun bilik mandi di premis clubhouse ini tidak dibenarkan. Dan ini bagi nak mengelakkan perkumpulan selepas bersukan dan mengurangkan risiko jangkitan. Aktiviti yang dibenarkan adalah seperti jogging, senaman, tai chi, berbasikal, skateboarding, memancing, equestrian, memanah, mendaki, tenis, bermain single, badminton single, golf, pemotoran dan seumpamanya. Keempatnya lah aktiviti pelancongan dalam negeri yang sama. Pelancongan dalam negeri yang sama dibenarkan dan ini melibatkan homestay dan hotel. Pengusaha homestay dan hotel perlu memastikan mereka yang ingin memasuki premis ini mesti juga menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi yang lengkap. Kesemua kemudahan yang saya umumkan hari ini akan mula berkuat kuasa pada Selasa 10 Ogos
2021. Selasa 10 Ogos 2021. Perincian bagi kemudahan-kemudahan yang baru yang saya umumkan akan dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dalam waktu yang terdekat. Kemudahan-kemudahan sektor ekonomi sedang pun kita bincangkan dan dipertimbangkan dalam peringkat sidang khas MKN dan akan saya umumkan juga dalam waktu yang terdekat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kemudahan-kemudahan ini bukanlah bermakna kita boleh mengabaikan SOP yang telah ditetapkan. Kemudahan dine-in dan juga aktiviti sukan terutamanya adalah lebih bersiko bagi seseorang individu itu dijangkiti virus COVID-19. Saya telah pun mengarahkan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sebagai pengurusi Jawatankuasa Koordinasi Penguatkuasaan dan Pematuhan SOP COVID-19 memastikan kementerian-kementerian dan agensi yang bertanggungjawab untuk mempergiatkan aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan ke atas kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ingin saya tegaskan bahawa setiap kementerian dan agensi yang memantau kemudahan-kemudahan tersebut, termasuklah pemilik premis, mestilah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan kemudahan yang diberikan bagi memastikan ia dilaksanakan mengikut peraturan serta garis panduan yang telah ditetapkan dan mengelakkan mudarat. Langkah untuk mengawal pandemik ini juga memerlukan usaha bersepadu pihak kerajaan dan juga masyarakat. Individu, ketua komuniti dan penjagaan perlu berwaspada dalam mengambil langkah berjaga-jaga untuk mencegah penularan virus ini. Dalam pada kemudahan-kemudahan ini diberikan, kerajaan juga akan memastikan strategi tindakan kesihatan awam yang ketika ini berada di atas landasan yang tepat terus dilaksanakan. Sebaiknya terutama menerusi ujian saringan, pengesanan kontak rapat, langkah pengasingan serta peningkatan keupayaan penjagaan kesihatan dan pilihan rawatan yang lebih luas. Kerajaan tidak akan teragak-agak untuk menarik semula kemudahan-kemudahan yang telah diberikan sekiranya berlakunya ketidakpatuhan terhadap garis panduan serta SOP yang telah ditetapkan. Jika berlakunya jangkitan di premis yang menikmati kemudahan-kemudahan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia terutamanya akan segera mengambil langkah sewajarnya termasuk melakukan penilaian semula risiko serta tidak menolak kemungkinan menutup serta-merta premis atau kawasan yang terlibat selain mengeluarkan kompaun kepada pihak yang dikenal pasti melanggar SOP. Kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab bersama dalam usaha mengatasi pandemik COVID-19 ini. Sememangnya lah kemudahan ini adalah bukti kepercayaan kerajaan bahawa rakyat yang sudah menerima vaksinasi lengkap boleh membuat pertimbangan risiko kendiri yang rasional, yang bijaksana dalam nak menghadapi ancaman virus COVID-19 yang kini sudah berleluasa di dalam komuniti kita. InsyaAllah kita menang bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.